Tuhan Yang Maha Kuasa merasmikan surah-surah dalam kitab sucinya dengan 10 jenis, yang mana tidak ada satu pun surah yang dikecualikan daripadanya. Antaranya adalah istiftahu bisana, mempunyai tahmid dan tabaruk, terdapat dalam 6 surah. Al-Misal, Al-Awwal, surah Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu ayat pertama. As-Sani, surah Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu ayat yang pertama. As-Salis, surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, itu ayat pertama. Seterusnya, Al-Istiftahu bihuruf taji, terdapat dalam 29 surah. Al-Misal, surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, itu surah kedua. As-Sani, surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim Sad, itu surah yang ketujuh. As-Salis, surah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kaf Ha Ya Ain Sad, itu surah ke-19. Jenis pembukaan surah yang ketiga adalah Al-Istiftahu bin Nida, iaitu pembukaan surah dengan seruan ataupun panggilan. Ia terbagi kepada dua, seruan kepada Nabi dan seruan kepada orang yang beriman. Ayat yang dimulai dengan seruan ini terdapat dalam 10 surah, dan di antaranya adalah pembukaan surah Al-Ma'idah yang dimulai dengan Ya ayyuhallazina amanu, iaitu seruan kepada orang-orang yang beriman. Jenis yang keempat adalah Al-Istiftahu bil Jumal Al-Khabariyah, iaitu perkhabaran. Ia terbahagi kepada dua, jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Terdapat 23 surah dalam Al-Quran yang dimulakan dengan ayat perkhabaran ini. Contoh jumlah ismiyah, surah Al-Qari'ah, ayat pertama, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Dan contoh jumlah fi'liyah boleh kita lihat dalam surah Abasa, ayat pertama, iaitu Abasa wa tawalla. Jenis pembukaan yang seterusnya ialah Al-Istiftah bil Qasam. Al-Istiftah bil Qasam ini membawa maksud pembukaan dengan sumpah. Terdapat 15 surah yang dimulakan dengan Al-Istiftah bil Qasam ini, antaranya surah Asy-Syams, surah Ad-Duha dan surah At-Tin. Ke-15 surah ini dimulakan ayat pertamanya dengan huruf waw. Huruf waw itu membawa maksud huruf qasam. Contoh dalam surah Asy-Syams ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasy-syamsi wadduhaha. Huruf waw pertama pada awal surah tersebut menunjukkan bahawa surah itu dimulakan dengan pembukaan jenis qasam. Jenis pembukaan yang keenam ialah Al-Istiftah bisyarat, pembukaan dengan syarat. Terdapat 7 surah yang dimulakan dengan pembukaan ini, antaranya surah At-Takwir, surah Al-Zalzalah dan surah Al-Waqi'ah. Ciri-ciri surah itu dimulakan dengan Al-Istiftah bisyarat ialah dengan adanya perkataan idza di awal ayat pertama surah tersebut. Contohnya dalam surah dalam surah Al-Waqi'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, idza waqi'atul waqi'ah. Istiftahu bil amri, iaitu pembukaan surah dengan suruhan atau perintah, seperti perintah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada umatnya. Uslub ini terdapat dalam 6 surah dalam Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Jin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Yang kedua, surah Al-Alaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Al-Istiftahu bil istifham, iaitu pembukaan surah dengan pertanyaan. Terdapat dalam 6 surah dalam Al-Quran.
Yang pertama, surah Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang kedua, surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian surah Al-Ghasyiyah, surah An-Naba, surah Al-Ma'un dan surah Asy-Syarh. Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah bererti Allah tidak tahu, tetapi untuk menjelaskan dengan lebih terperinci apa yang akan dikhabarkan. Seterusnya, al-istiftahu bid-du'a, iaitu dibuka dengan doa. Pembukaan surah dengan cara ini hanya terdapat dalam 3 surah. Sebagai contoh, daripada surah Al-Mutaffifin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin, yang bermaksud celakalah bagi orang-orang yang curang, iaitu yang menipu dalam sukatan dan timbangan. Yang terakhir, istiftahu bit-ta'allul, iaitu dibuka dengan penjelasan sebab. Pembukaan surah cara ini hanya ada satu sahaja, iaitu dalam surah Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, yang bermaksud kerana kebiasaan orang-orang Quraisy. Seterusnya, kita berpindah pada ma'ani al-ahraf al-muqatta'ah awal sur, huruf tihaji. Makna huruf terpisah di awal surah, iaitu huruf hijaiyah. Terdapat 2 pepatah untuk ma'ani al-ahraf muqatta'ah awal sur, dan pepatah yang pertama ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, pada setiap kitab ada rahsia, dan rahsianya dalam Al-Quran ialah permulaan surah 6. Yang kedua, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya setiap kitab mempunyai elit, dan elit buku ini, yakni Al-Quran, adalah huruf hijaiyah. Yang ketiga, dari Abu Dhabiah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata bahawa para ulama tidak dapat memahaminya. Dari Al-Hasan bin Al-Fadl berkata, ia adalah sebahagian mutasyabih. Dan yang kelima, Al-Syabih berkata bahawa ia adalah dari mutasyabih. Kami beriman dengan zahirnya dan menyerahkan ilmu di dalamnya kepada Allah. Kesimpulannya, untuk pepatah pertama ini ialah makna huruf yang terpisah pada awal merupakan rahsia Allah Ta'ala. Kita sebagai manusia biasa tidak dapat membatasi akal untuk mengetahui rahsia Allah tersebut. Pepatah kedua mengatakan setiap hurufnya diambil dari nama orang yang menamakannya. Contoh, Al-Alif daripada Allah dan Al-Lam daripada Al-Latif. Yang kedua, Allah bersumpah dengan huruf-huruf ini. Ini adalah Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad dan tiada keraguan akan kesahihannya. Ini menunjukkan nilai keagungan huruf, iaitu ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, orang-orang Arab dahulu apabila mereka mendengar Al-Quran, mereka membicarakannya. Sebahagian daripada mereka mengatakan apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi. Surah Fussilat ayat 26. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sistem yang menakjubkan ini untuk mereka kagum. Kekaguman mereka adalah alasan untuk tidak mendengar daripada mereka. Selain itu, hati mereka akan berpisah dan menjadi lembut. Hikmah yang pertama, Nabi Muhammad SAW telah mencabar orang musyrik yang menentang Al-Quran untuk mencipta satu ayat atau surah yang sama seperti Al-Quran. Malangnya mereka tidak mampu kerana Al-Quran mempunyai keindahan bahasa dan uslub-uslubnya tersendiri. Natijahnya, kebesaran Al-Quran tidak dapat ditewasi dengan apapun. Hikmah kedua, sesungguhnya Allah Ta'ala membuka surah-surah dengan huruf-huruf ini berkehendak untuk menunjukkan bahawa setiap huruf dalam Al-Quran mempunyai makna yang banyak, dan setiap satu daripadanya
diambil daripada salah satu nama-nama Allah Ta'ala. Hikmah ketiga, sesungguhnya ia diambil daripada sifat-sifat Allah yang limpah kurnianya, nikmat-nikmatnya dan kemuliaannya. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.